Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahat Johor saya kasih sekalian. Okay, so untuk kelas kita pada hari ini kita akan sambung kembali kita punya perbincangan berkenaan dengan bab 2 iaitu ekosistem. So pada hari ini kita akan masuk kepada subtopik 2.3 yang saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitarannya. Dan insya-Allah juga kita akan cuba masuk kepada subtopik 2.4 iaitu peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Okey. So sebelum saya mulakan perbincangan pada topik ini, kita akan recap balik apa yang dapat kita bincangkan pada minggu lepas iaitu 2.1 dan juga 2.2. Okey, so pada minggu lepas saya telah pun menerangkan tentang aliran tenaga dalam ekosistem di mana wujudnya tiga kata ni organisma yang kita boleh kelaskan sebagai pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okey, dan saya pun menerangkan sedikit berkenaan dengan rantai makanan, okey, siratan makanan dan juga aliran tenaga dalam sesuatu siratan makanan. Okey, kemudian kita pun melihat kepada kita nutrien dan juga dalam ekosistem iaitu 2.2 di mana kita pun membincangkan berkenaan dengan kita air dan juga kita karbon dan juga kita oksigen. Dan akhir sekali pada minggu lepas saya telah pun membincangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien tersebut. Okey, dan bagaimana kita nak memastikan bahawa keseimbangan dapat dipelihara. Alright. So hari ini kita masuk kepada subtopik 2.3 iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey. So sebelum kita tengok kepada konsep saling bersandaran antara satu sama lain ini, so first sekali kita kena faham dulu beberapa istilah yang penting lah yang kita akan jumpa dalam topik ini. Okey, pertama kita ada istilah yang dipanggil sebagai habitat. Okey, so bila kita sebut perkataan habitat ini basically ialah tempat tinggal sesuatu organisma. Okey, itu ialah habitat. Macam kita sekarang kat mana kita punya habitat di rumah. Okey, kat mana habitat harimau? Okey, di hutan. Okey, kat mana habitat ikan? Di air. So itulah tempat tinggal bagi sesuatu organisma yang dipanggil sebagai habitat. Kemudian kita ada terma yang kedua iaitu spesies. Okey. So bila kita sebut perkataan spesies ini ianya merujuk kepada sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, contoh kita ada apa? Spesies kucing. Okey, so kucing dia antara kucing dengan kucing dia ada ciri-ciri yang serupa dan mereka juga saling membiak dan boleh menghasilkan anak. Itu spesies kucing. Yang kita dapat spesies harimau, okey, kita ada spesies gajah, okey, kita ada spesies apa ni, pepatung dan sebagainya. Okey. Kemudian kita ada satu lagi terma yang dipanggil sebagai populasi. Okey. So populasi ini pula merujuk kepada sekumpulan organisma yang sama spesies, okey, yang hidup di habitat yang sama. Okey, so ulang balik, populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, so contoh kita ada populasi kucing. So bila kita kata populasi kucing merujuk kepada sekumpulan kucing yang hidup di tempat yang sama. Okey, so saya kata populasi harimau. Okey, berarti sekumpulan harimau yang duduk di satu habitat yang sama. So itu ialah populasi. Alright. Dan kita ada community. Okey, so community ini pula merujuk kepada beberapa populasi organisma yang berbeza. Okey, beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama. Okey, yang hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, saya ulang balik, komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, berarti kat sini satu habitat, let's say kita dekat gurun, okey, ataupun dekat padang terbuka di Afrika Savana. Okey, kita ada contoh populasi harimau, kita ada populasi contohlah populasi zirafah, okey, populasi singa, okey, populasi apa ni, kijang dan sebagainya. So itulah beberapa populasi yang berbeza yang hidup dalam satu habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contoh kita ada populasi singa dengan populasi zebra. Okey, satu habitat yang sama dan mereka saling berinteraksi. Okey, so ini dipanggil sebagai community. Okey, last kali kita ada ekosistem. Okey. So bila kita sebut perkataan ekosistem ianya merujuk kepada beberapa community yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat yang saling berinteraksi
antara satu sama lain. Okay, termasuklah segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan cahaya. So, ekosistem ni dia menyeluruh, okay, dia melengkapi beberapa komuniti. So, kita ada komuniti pertama, komuniti A, yang dalam tu mungkin ada populasi singa, populasi zebra. Dan kita ada komuniti B, yang ada populasi gajah dan juga populasi contohlah kijang. Okay. Dan kita ada komuniti C, iaitu populasi ikan, populasi buaya dan sebagainya. So, kesemua komuniti ini dia wujud dalam satu habitat yang sama. Dan mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Termasuklah segala komponen bukan hidup. So, dalam ekosistem ni dia juga melibatkan komponen yang bukan hidup seperti sumber air. Mereka menggunakan daripada sumber air yang sama untuk mendapatkan bekalan air. Alright. Mereka juga menggunakan mungkin udara yang sama di kawasan tersebut, the same air yang mereka sedut. Alright. Dan juga tanah yang sama. So, bila ada interaksi antara benda hidup dan juga benda bukan hidup ini, ini dipanggil sebagai satu ekosistem. So, ini berkenaan dengan 5 terma yang perlu kamu faham maksud dan pengertiannya serta perbezaannya, iaitu habitat, spesies, populasi, community dan juga ekosistem. So, apakah contoh ekosistem yang ada dekat sekolah kita sekarang ni? Mungkin kamu biasa berjalan-jalan dekat sekeliling sekolah kan, kamu mungkin nampak ada wujudnya beberapa ekosistem. Sebab kita pun terlibat dalam ekosistem di Mahat Johor. Kita ialah spesies manusia. Kita wujud ada populasi manusia dekat sini. Yang kita tengok ada apa lagi contoh? Populasi ikan dekat kolam. Dan kita ada apa lagi? Mungkin kita ada populasi serangga dan sebagainya, populasi kucing. So, semuanya ini bila kita berinteraksi antara satu sama lain, termasuklah dengan benda bukan hidup seperti penggunaan air, kawasan udara yang kita sedut di kawasan yang sama, semuanya ini mewujudkan satu ekosistem di Mahat Johor, contoh. Alright. So, ada banyak lagi ekosistem yang kamu boleh perhatikan, yang kamu boleh lihat dan kamu boleh kaji. Paling biasa dekat mana? Dekat hutan, dekat laut, dekat kolam, dekat savana, dekat tundra. Setiap habitat ini ada dia punya ekosistem tersendiri. Dan setiap ekosistem ada perkaitan ataupun saling bersandaran antara organisma yang hidup dan juga benda-benda yang bukan hidup seperti udara, air dan tanah. Sebab itulah kenapa yang penting untuk kita menjaga dan mencapai keseimbangan ekosistem. Alright. So, sebab apa? Sebab organisma dalam satu ekosistem ini dia akan saling bersandaran untuk memastikan kemandirian spesiesnya, untuk memastikan kewujudan spesiesnya. Dan organisma ini juga dia saling bersandaran dengan komponen-komponen yang bukan hidup dalam persekitaran seperti air, udara, cahaya dan tanah. Alright. Sebab itulah saling bersandaran. So, interaksi antara benda-benda ini, organisma hidup dan juga bukan hidup ini akan mewujudkan satu ekosistem yang seimbang, yang balance. Dan kita boleh katakan bahawa satu ekosistem itu berada dalam keseimbangan jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup tersebut dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. So, bila masanya organisma hidup dan juga bukan hidup ini saling bersandaran antara satu sama lain, ini kita panggil sebagai satu ekosistem yang seimbang tanpa gangguan luar. So, bila ada gangguan luar ni, kamu rasa apa akan berlaku pada ekosistem tersebut? Let's say lah kita ada pembalak, datang ke hutan, membalak hutan, menebang hutan, mengganggu keseimbangan ekosistem. Dia menebang hutan, dia menyebabkan populasi pokok-pokok di hutan mula berkurangan. Bila populasi hutan berkurangan, maka berlakulah penurunan pada populasi organisma yang lain, pencemaran dan sebagainya. So, bila ada gangguan luar terhadap ekosistem yang setelah pun seimbang, maka ekosistem itu akan terganggu. So, ini yang kita kena faham tentang keseimbangan ekosistem. Alright. So, kemudian kita kena tengok juga kepada interaksi antara organisma tadi. So, di kalangan organisma ini juga ada interaksi yang wujud di sesama mereka. So, dalam konteks ini, jenis-jenis interaksi antara organisma ini terbahagi kepada 3. Yang pertama melibatkan simbiosis, yang kedua melibatkan mangsa dan pemangsa, yang ketiga melibatkan persaingan. So, untuk simbiosis, bila kita sebut perkataan simbiosis ini, dia memberi makna saling bersandaran ataupun interaksi antara organisma dengan organisma yang lain yang sama ada memberi manfaat
tidak memberi manfaat ataupun menyebabkan kemudaratan. Okey. So untuk simbiosis ini dia ada 3 pecahan, 3 jenis. Pertama kita ada yang dipanggil sebagai mutualisme. Okey. So bila kita sebut perkataan mutualisme ini, ianya adalah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. So organisma A dapat manfaat, organisma B pun dapat manfaat hasil daripada interaksi ini. So ini dipanggil sebagai mutualisme. Contohnya seperti apa kita tengok antara burung tiong dengan kerbau. Okey, so apakah interaksi ini berbentuk mutualisme? Sebab apa? Burung tiong dia akan memakan apa saja, orang kata macam pijat ke apa ke yang melekat pada badan kerbau itu. Dan hasil daripada kerja burung tiong tadi, kerbau ini akan dapat manfaat daripada bebas. Okey, dia bebas daripada gatal. Okey. So burung tiong dapat makanan, kerbau bebas daripada gatal. So dua-dua dapat manfaat. Alright. Contoh seterusnya kita tengok antara ikan badut dan juga buran. Okey. So ikan badut, apa yang dia buat kepada buran, dia akan membersihkan buran itu daripada sebarang kekotoran. Okey, so buran dapat manfaat daripada kebersihan. Dan apa buran boleh bagi pada ikan badut? Pertahanan, keperlindungan daripada pemangsa di luar sana. Okey, so kedua-duanya mendapat manfaat yang baik. So ini ialah mutualisme. Kemudian kita ada komensalisme. Okey, komensalisme. Komensalisme ini merujuk kepada interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat hanya kepada satu organisma sahaja tanpa memberi sebarang manfaat kepada organisma yang lain. So berarti dalam komensalisme satu organisma dapat manfaat, satu lagi organisma tidak mendapat apa-apa manfaat. Contoh ialah seperti ikan jerung dan juga ikan remora. Okey, kalau kamu pernah tengok apa ni, mungkin National Geographic ke dan sebagainya, ikan jerung selalu akan ada ikan yang kecil di bawah badan dia, yang akan melekat di bawah badannya. So itulah ikan remora. So apakah yang berlaku di sini lah, bila ikan jerung makan, ikan jerung dia makan, saki baki, sisa makanan dia akan jatuh daripada mulut dia, dan ikan remora ni dia akan makan saki baki makanan ikan jerung tadi. Dalam konteks ini kita tengok yang mendapat manfaat ialah ikan remora, sebab dia mendapat makanan daripada saki baki makanan ikan jerung tadi. Tetapi ikan jerung tadi tak dapat apa-apa manfaat daripada hubungan ini. Okey, so ini panggil sebagai komensalisme. Alright. Dan kita ada satu lagi iaitu parasitisme. Okey, parasitisme, parasite. Okey, yang berarti dalam interaksi parasitisme ini, ianya akan menguntungkan satu organisma tetapi akan memudaratkan organisma yang lain. So satu dapat untung, satu dapat mudarat. Okey, ataupun keburukan. Contoh kita tengok antara manusia dan juga cacing pita. So bila kita makan daging yang tak berapa bersih dan sebagainya, cacing pita ini dia boleh membesar dalam kita punya usus dan melekat pada kita punya usus kecil kita. Alright. So bila dia melekat pada usus kecil kita, apa sahaja nutrien yang kita makan, okay, so contoh macam vitamin B dan sebagainya, akan diambil dan diserap oleh cacing pita ini. So, dalam konteks ini, kita tengok manusia ini mendapat mudarat. Sebab apa? Dia kekurangan nutrien. Tetapi, cacing pita ini mendapat untung ataupun manfaat sebab dia mendapat nutrien daripada manusia tadi. So, satu dapat manfaat, satu dapat mudarat. So, ini panggil sebagai hubungan parasitisme. Okey? Itu tentang simbiosis. Alright? Dan kita pergi kepada konteks mangsa-pemangsa. Okey, biasa kita tengoklah dekat mana-mana, terutamanya di hutan liar dan sebagainya. Okey, konteks ataupun hubungan antara mangsa dan pemangsa ni sangat common di kalangan haiwan-haiwan di dunia ini. Okey, contoh kita dekat savana dekat Afrika. Okey, kita ada pemangsa. Okey, yang seperti apa? Singa. Okey, cheetah. Alright, so inilah contoh pemangsa, buaya. Alright. So pemangsa ini akan buat apa? Dia akan memakan mangsa. Okey, sumber makanan pemangsa ialah mangsa. Contohnya seperti singa. Okey, pemangsanya singa, mangsa ialah apa? Gazelle. Okey, ataupun rusa dan sebagainya. So inilah hubungan yang ada. Okey, antara pemangsa dan juga mangsa. Pemangsa akan makan mangsa. Okey, contoh apa? Buaya dengan kerbau. Okey. So ini adalah contoh-contoh hubungan antara mangsa dan pemangsa. Dan last kali kita tengok kepada persaingan. Okey, dalam mana-mana ekosistem, dalam mana-mana kewujudan interaksi antara organisma ini, persaingan sangat-sangat biasa. Okay, even kita manusia pun selama kita pun bersaing pula untuk hidup dan sebagainya. So tak juga terlepas bagi haiwan dan juga tumbuhan. Mereka juga akan bersaing untuk
mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mendapatkan bekalan makanan dan untuk mendapatkan habitat, ataupun dominan atas kawasan tersebut. So persaingan ini sentiasa wujud. Sebab apa? Sebab berlakunya persaingan mungkin disebabkan oleh keperluan asas yang terhad seperti makanan, air, ruang, pasangan. So bila ada satu keperluan asas yang terhad kepada sesuatu ekosistem itu, maka organisma ini akan bersaing di kalangan mereka. First come first serve, the winner takes it all. Inilah kita masukkan dengan persaingan. So ini berkenaan dengan interaksi ataupun saling bersandaran antara organisma dengan organisma yang lain. So ada satu konteks hasil daripada pemahaman kita terhadap interaksi antara organisma ini. Contohnya kita ambil pada pangsa-pemangsa tadi. So bila kita faham wujudnya interaksi antara mangsa-pemangsa, kita boleh gunakan ilmu ini untuk kita gunakan sebagai satu metod yang dipanggil sebagai kawalan biologi. So kawalan biologi, berarti kat sini kita mengawal sesuatu menggunakan hidupan yang hidup. So kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma lain, iaitu pemangsa semula jadi, ataupun patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. So kita banyak gunakan kawalan biologi dalam konteks pertanian. Contoh kita tengok dekat ladang kelapa sawit, antara haiwan perosak yang paling biasa ialah tikus. So untuk mengawal populasi tikus ini ataupun untuk mengurangkan populasi tikus ini, kebiasaannya peladang-peladang ini dia akan menggunakan pemangsa semula jadi tikus, iaitu sama ada ular ataupun burung hantu. So, mereka akan belalah pemangsa ini dan mereka akan makanlah mangsa-mangsa tadi untuk mengurangkan masalah bagi kerosakan tanaman di ladang kelapa sawit. Alright. Contohnya lagi kita tengok apa? Antara jentik-jentik dengan ikan gapi. Biasa kita tengok sekarang ni antara cadangan-cadangan untuk mengurangkan populasi nyamuk ialah menggunakan ataupun membela ikan di kolam. Di kawasan air takungan seperti di kolam. Biasa kita gunakan ikan gapi. So ikan gapi ni adalah pemangsa bagi jentik-jentik. So bila ada ikan di dalam kolam tersebut, maka populasi jentik-jentik akan berkurangan dan juga populasi nyamuk dewasa juga akan turut berkurangan. So ini ialah tentang kawalan biologi. Nampak baik. Kawalan biologi ini dia ada baik sebenarnya. Sebab apa? Dia adalah kita menggunakan teknologi hijau. Kita dapat mengurangkan penggunaan racun perosak seperti pesticid, dapat mengurangkan penggunaan racun serangga kimia yang boleh mencemarkan tanah dan juga sumber air. Namun demikian, antara kelemahan ataupun kekurangan kaedah kawalan biologi ini ialah ia akan mengganggu keseimbangan ekosistem itu sahaja. So bila kita tengok kat sini, bila pemangsa makan mangsa, populasi mangsa akan berkurangan. Dalam konteks ekosistem, bila populasi tersebut berkurangan, maka keseimbangan ekosistem itu telah pun terganggu. Tapi kebaikannya melebihi keburukan. So kalau kita tengok kelebihan yang tadi, mengurangkan penggunaan racun serangga, mengurangkan penggunaan bahan kimia yang boleh mencemarkan tanah dan juga air. So dia punya pro lebih daripada cons. Sebab itulah kawalan biologi sangat-sangat diguna pakai dan sangat orang kata macam apa, diambil banyaklah. Banyak dipraktikkan di kawasan-kawasan ladang sedemikian. Sebab dia lebih murah dan lebih logical untuk digunakan untuk mengawal populasi haiwan rosak. So, dan kita tengok kepada faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam sesuatu ekosistem. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi? Tadi kita katakan dalam satu ekosistem yang seimbang, populasi ini wujud dalam keadaan keseimbangan dengan populasi yang lain dan juga interaksi antara benda bukan hidup. So, kadang-kadang ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan saiz populasi dalam satu ekosistem itu berubah. So apakahnya? Pertama, kita tengok kepada serangan penyakit. Bila berlakunya serangan penyakit, ada pandemik yang boleh membunuh ataupun mengurangkan populasi organisma itu seperti haiwan dan juga tumbuhan. Seperti jangkitan virus, jangkitan bakteria, jangkitan protozoa dan sebagainya. So serangan penyakit ini boleh mengubah saiz populasi sesuatu spesies dan juga boleh mengakibatkan keseimbangan ekosistem terjejas. Pertama. Yang kedua ialah faktor kehadiran pemangsa. So bila kehadiran pemangsa melebihi mangsa, maka populasi mangsa akan mula
berkurangan, populasi pemangsa akan mula bertambah. So ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara saiz populasi mangsa dan juga pemangsa. Okey. Faktor yang ketiga ialah sumber makanan. Okey. So bila berlakunya kekurangan sumber makanan di suatu habitat, contohnya disebabkan oleh perubahan cuaca dan sebagainya. So bila berlakunya penurunan kepada sumber makanan bagi sesuatu organisma, maka populasi haiwan-haiwan yang bergantung kepada sumber itu akan mula berkurangan. Sebab apa? Kelaparan dan kebuluran. Okey. Contohnya apa, bila kita mengganggu, misalnya kita mengganggu macam apa, populasi pokok dan sebagainya, okey. Sebab kita buat penerokaan kawasan tanah untuk membuka tanah dan sebagainya, serta langsung kita telah pun mengurangkan ataupun menjejaskan sumber makanan bagi populasi tersebut dalam suatu ekosistem. Okey. Dan yang keempat, pada perubahan cuaca. Okey. So cuaca sekarang ni tak menentu. Okay, dia drastically change. Okay, tiba-tiba panas, tiba-tiba sejuk, tiba-tiba salji, tiba-tiba tropical. Okay, cuaca tak menentu. Okay, so bila cuaca tak menentu, bila perubahan cuaca terlalu drastik, okay, terlalu mendadak, okay, contohnya pemanasan global. Okay, kawasan-kawasan ini mula ada titik-titik panas, okay, yang mula panas. Okay, so haiwan-haiwan ini dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan cuaca itu, menyebabkan populasinya boleh berkurangan dan juga disebabkan faktor perubahan cuaca, sumber makanannya pun boleh hilang. So juga boleh berkuranganlah populasi bagi sesuatu organisma tersebut. Okey. So ini adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem. Alright. Dan merujuk kepada perubahan dalam ekosistem, okey, seperti kekurangan bekalan air, okey, migrasi haiwan ataupun perpindahan haiwan, dan juga saiz suatu populasi yang sentiasa menurun atau meningkat juga boleh mengakibatkan keseimbangan antara populasi ini terganggu. Okay. So bila kurangnya bekalan air, okay, bila berlakunya perubahan saiz populasi, okay, dan bila banyak haiwan mula berpindah randa, bermigrasi ke tempat yang lebih baik dan sebagainya, so benda ini akan menyebabkan suatu ekosistem di kawasan tersebut semakin lama semakin terganggu dan akan hilanglah keseimbangannya. Okay. Dan semua yang ini kalau kita tengok kenapa boleh berlaku, sebabkan oleh adanya faktor gangguan luar. Okay. Gangguan luar daripada siapa? Kita lah manusia. Bila kita mula membuka tanah, bila kita mula meneroka tanah, bila kita membina bangunan dan sebagainya, kita lah gangguan utama. Okay. Gangguan luar utama ialah kita. Okay. So bila ini berlaku, hasil daripada kerja kita, tindakan manusia ini menyebabkan bukan sekadar berlakunya perubahan pada habitat, berlaku juga perubahan pada saiz populasi, berlaku juga perubahan pada cuaca, dan yang mengakibatkan sesetengah populasi spesies organisma ini mula berkurangan ataupun mungkin terlalu tinggi sebab berlakunya migrasi antara mereka pergi ke tempat yang lebih baik. Okay. So bila berlakunya migrasi, bila bertambah populasi, wujud pula persaingan dan sebagainya. Okay. So gangguan utama ini adalah kita manusia sebenarnya. Alright. So itulah kenapa kita sebagai manusia ni kena faham. Okay. Disebabkan kita ini merupakan gangguan luar yang paling utama dalam keseimbangan ekosistem yang ada di dunia ini, maka kita juga perlu memainkan peranan, okay, dalam usaha kita untuk mengekalkan keseimbangan alam. Kenapa perlu kita nak buat macam ni? Sebab ini adalah tanggungjawab kita. Okay, kita masih lagi bergantung kepada sumber alam untuk kita hidup. Kita bergantung kepada sumber air untuk minum, kita bergantung pada sumber tanah untuk bertani, kita bergantung pada sumber udara yang bersih untuk kita hidup. Kita bergantung kepada apa lagi? Populasi haiwan untuk kita mendapatkan makanan dan sebagainya. Okay, bergantung kepada apa lagi? Populasi tumbuhan untuk apa? Untuk mendapatkan bekalan mentah bagi rumah, perabot dan sebagainya. So kita masih lagi bergantung hampir sepenuhnya kepada alam. Dan kita ini sebagai manusia perlu menunaikan kewajipan kita untuk memastikan apa yang telah kita ganggu, kita perlu pulihkan kembali. Okey. So antara tengok pada sini kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Pertama adalah apa? Penebangan hutan paling common. Okey, mendapatkan balak, okey, untuk buat kertas, untuk bina rumah dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan berlakunya kepupusan spesies flora dan fauna. Okey, berlakunya hakisan tanah, berlakunya kesan rumah hijau. Okey, jangan pelik bila kita tengok kenapa kawasan ini asyik banyak banjir berlaku, banjir makin teruk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita sendirinya menyebabkan bencana tersebut. Okey, bila kita menyebabkan penebangan hutan secara berleluasa, tiadanya orang kata macam apa, filter ataupun yang menguatkan tanah, so air banjir akan mula turun dan menyebabkan kawasan rumah kita banjir. So
So kita sendiri yang menyebabkan berlakunya banjir. Okey, dan kita ada perindustrian, okey, aktiviti perindustrian yang boleh menyebabkan kesannya pencemaran udara, air dan tanah. Okey, kesan rumah hijau yang mengakibatkan pemanasan global dan juga hujan asid. Okey, dan lagi aktiviti pertanian seperti apa? Okey, kita menggunakan baja kimia dan sebagainya, so boleh mengakibatkan pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan juga baja secara berlebihan. Okey, tanah kehilangan mineral akibat aktiviti pertanian yang tidak lestari. Okey, dan akhir sekali aktiviti apa? Pembuangan sampah sarap. Okey, di mana kesannya apa? Bangkunya banjir kilat dan sesumbat. Okey, pencemaran air dan tanah. Bau busuk akibat perebutan sisa pepejar organik. So ini adalah contoh aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan alam. So antara langkah-langkah untuk mengatasi kesan ini yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita buat, pertama ialah kita menguatkuasakan undang-undang. Setiap negara di dunia ini ada undang-undang tentang alam sekitar. Okey, so undang-undang ini bukan sekadar untuk dibahaskan, bukan sekadar untuk kita nak dengar saja, kita perlu kuatkuasakan undang-undang ini. Okay, kita ada jabatan yang khas untuk memelihara, jabatan perhilitan, jabatan perhutanan, okay, untuk menguatkuasakan undang-undang ini untuk memastikan keseimbangan alam sekitar dapat dipelihara dengan baik. Okay. Kemudian yang kedua, selain pada undang-undang kita ada apa ni? Kesedaran, membina ataupun meningkatkan kesedaran kepada orang awam. Okay. So apa? Macam kat sekolah kita boleh apa? Kita boleh buat kata kempen sayangi bumi kita, kempen hijau, kempen kita semula. Okay. So semuanya ini kita boleh buat, meningkatkan kesedaran di peringkat orang awam. Dan kita juga boleh mengamalkan 5R. Okey, dulu 3R, sekarang 5R, iaitu first kali apa? Refuse. Okey, reduce, reuse, recycle dan repurpose. Okey, so bahan-bahan yang boleh kita semula kita refuse. Okey, kita jangan apa, kita elakkan menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat dilupuskan seperti plastik. So kurangkan penggunaan plastik. Okay. Yang kedua ialah apa? Kita reduce, okay? Kita kurangkan penggunaan bahan-bahan yang tidak boleh dilupuskan. Okay. Yang ketiga, kita reuse, kita guna balik. Okay. Contoh kita gunakan botol untuk buat apa pancur air dan sebagainya, gunakan balik bahan tersebut. Recycle, kita semula. Okay. Kita asingkan ikut jenisnya, kertas, botol plastik, tin dan sebagainya, kita hantar ke kilang-kilang kita semula untuk kita semula dan digunakan balik. Dan repurpose. Okey, repurpose ini menggunakan satu bahan untuk kegunaan lain. Okey, kita gunakan contohlah tin untuk kegunaan lain. So itulah repurpose. Kita ubah dia punya fungsi asalnya kepada fungsi yang baru. So amalkan 5R ini. Okey, di rumah pun boleh buat. Tak mesti di sekolah, di rumah pun kat sana rumah kamu boleh buat. So tengah masa lapang ni, kalau kita selalu sangat dengan game, cuba off game tu, ambil masa lebih kurang 1 jam untuk kita tengok bersama kita. Ada tak barang-barang yang aku boleh buat 5R? Banyak. Kertas ada. Okay, macam botol plastik, tin. Okay, cuba kat rumah tu, cuba kita kreatif sikit. Okay, kita bina sesuatu. Okay. Dan last kali kita apa? Menggunakan kaedah kawalan biologi. Okay, menggunakan kaedah kawalan biologi. Mengurangkan penggunaan bahan-bahan kimia, pestisida. Okay, mengurangkan pencemaran tanah dan air. Alright. So inilah antara peranan yang perlu kita buat bagi memastikan keseimbangan ekosistem kita berada dalam keadaan yang stabil dan baik. Okey. So ada tanggungjawab kita lah sebagai manusia. Okey, tanggungjawab kita sebagai umat Islam, okey, untuk menjaga kebersihan, menjaga bumi ini. Allah dah bagi kita duduk kat bumi, jagalah elok-elok. Jangan kita sekali-kali menyalahgunakan kelebihan ini, dan akhir sekali akibatnya akan jatuh kepada diri sendiri dan juga kepada kita punya generasi akan datang. Okey. So itu saja untuk hari ini. Maka tamatlah sudah kita punya perbincangan terhadap bab 2 pada hari ini. Okey. So insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada bab 3, iaitu berkenaan dengan nutrisi. Okey. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.